Didik TV KPM. Didik TV KPM. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik, kekal di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Tadi saya ada bacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini di antara satu amalan yang boleh kita amalkan dalam kita menjauhi wabak COVID-19. Alright, murid-murid macam biasa kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa menjaga sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, ia berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita dalam mata pelajaran tasawur, tapi sebelum tu jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Kita bawakan kepada anda hari ini seorang ustazah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Jaya Johor. Kita bersama dengan Ustazah Nurul Hazira. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih banyak Ustazah kerana bersama dengan kita di Didik TV hari ini untuk berkongsikan ilmu berkaitan dengan mata pelajaran tasawur. Sebelum kita mulakan kelas Ustazah, boleh kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, boleh. Okey, dipersilakan Ustazah, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Baik Ustazah, mungkin Ustazah boleh ceritakan apakah yang menarik yang Ustazah nak kongsi bersama dengan kita pada hari ini. Ustazah, dipersilakan. Okey, Aiman, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari satu subjek yang amat digemari oleh pelajar, iaitu subjek tasawur Islam. So hari ini Aiman, kita akan mendalami apa yang dimaksudkan dengan peranan wahyu dan akal. Peranan wahyu dan juga akal. Sebab apa Ustazah, kalau kita tengok dalam majlis ilmu kita pada hari ini, kalau ikut akal, baiklah aku tidur je lagi, syok lah. Tapi kalau kita mengikut wahyu, kita tahu bahawa orang kata apa, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni Allah mudahkan jalan ke syurga. Betul Ustazah ya? Okey. Baik, saya nak jemput kawan-kawan saya bersama dengan kita pada hari ini. Boleh Ustazah? Boleh. Okey. Ahlan wa sahlan ya sahabi. Okey, apa khabar semua murid-murid? Assalamualaikum. Alright, nampak semua bersemangat pada hari ini dengan selempangnya kain batik ada, kepelikat pada. Okey, baik Ustazah. Kita nak ucapkan selamat datang kepada murid-murid kita dalam kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustazah, boleh kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu? Okey, silakan. Baik, first kali kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid kita yang pertama, iaitu Haris. Boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Afan bin Suhaimi. Saya bersekolah di SMK Tasik Utara Johor. Dan cita saya ingin menjadi seorang businessman yang berjaya. Nak jadi businessman yang berjaya. Okey, baik. Dan seterusnya kita bersama dengan Daniel. Boleh kenalkan diri anda, Daniel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Sarudin, bersekolah di SMK Tasik Utara dan bercita-cita saya menjadi seorang businessman juga. Okey, ramai jadi businessman ni musim pandemik COVID-19 ni kan. Semua bisnes secara online tu dah Alright, seterusnya kita nak berkenal dengan Adila. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Adila. Saya daripada SMK Taman Nusa Jaya. Cita-cita menjadi seorang doktor. Nak jadi doktor. Masya Allah, jadi doktor. Nampak gaya tu macam duduk kat klinik je tu. Betul tu. Okey, baik. Seterusnya
Kita nak berkenalan pula dengan Akil. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Irfan bin Abdul Razak. Saya bersekolah di SMK Tasik Utara. Cita-cita saya untuk bekerja di offshore. Oh, ni orang kata apa, bekerja jarak jauh kan. Tapi orang kata lumayan juga ni Ustazah. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Zainab. Silakan Zainab. Nama saya Siti Nurjana binti Zulkifli daripada SMK Taman Sejaya. Kita jadi askar. Cara dia cakap pun macam askar juga tu Alright, seterusnya kita ada siapa lagi? Farishah. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafarisha binti Abdul Rahman. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, baik. Kalau kita tengok hari ni Ustaz, dia ada tema Ustaz. Ya, ada Berselimpang tema. hari ni. Ya. Okey, Sebab jadi dia nak bagi semangat pada mereka sempena Bulan Kebangsaan ni Aiman. Kita nak bagi semangat kat dia, nak suntik semangat pahlawan tu dalam diri dia orang ni. ya. Okey. Sebab tu saya pakai baju warna biru ni Ustaz. Dia ada kaitan dengan bendera Malaysia kita hari ni. Baik Ustaz. Topik pada hari ini tak adalah susah sangat Ustaz ya. Kaitan dengan wahyu dan akal. Orang kata selagi mana kita dengar cakap Ustazah, bolehlah berjaya. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak tanya pandangan murid-murid kita. Topik hari ini agak-agak senang ke susah tu. Alright, first kali kita nak bertanya kepada Haris. Okey Haris, apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Silakan Haris. Pada pendapat saya, topik wahyu dan akal ni dia mempunyai peranan yang penting sebagai petunjuk kita dalam hidup manusia lah. Wahyu ni dia tidak sama sekali akan berfungsi jika tidak digunakan bersama akal yang sihat. Maknanya dia kena gunakan dengan akal yang sihat. Okey, baik. Lepas ni Ustazah boleh cerita dengan lebih lanjut Okey. Baik, kita nak tanya murid yang berikutnya. Kita nak tanya siapa ya? Tanya Akil lah. Boleh Akil? Okey, apa pandangan awak tentang topik hari ini? Boleh. Pandangan saya, wahyu sangat penting untuk membantu akal saya supaya hidup saya jadi lebih baik. Okey. Ia berperanan untuk bantu hidup kita menjadi lebih baik Ustazah kan? Betul. Baik, seterusnya kita nak tanya pula kepada Farishah. Apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Silakan. Okey, pada pandangan saya, topik hari ini kita akan mempelajari tentang wahyu itu ialah bersifat mutlak, manakala akal tu bersifat terbatas. Oleh itu, akal perlukan wahyu supaya kita tidak terpesong dari ajaran sebenar. Dahsyat lah dia punya ulasan tu Ustazah. Seram saya. Akal dia terbatas. Seram Ustazah. Dahsyat calon SPM kita Baik Ustazah. Jadi dalam perbincangan kita pada hari ini, apakah yang bakal murid-murid dapat dalam objektif pembelajaran kita hari ini Ustazah? Silakan. Okey, untuk hari ini Aiman, kita akan tekankan kepada pelajar, sebab pelajar sebenarnya dah belajar dah tajuk ni. Dia sebagai ulang kaji tajuk tingkatan 4. Jadinya apabila pelajar ni dapat tahulah skill yang paling mudah untuk dia menjawab soalan dengan mudah. Okey. Di samping tu kita akan kenakanlah teknik-teknik menjawab yang betul kepada pelajar. Maknanya kalau anda fokus betul-betul dalam kelas pada hari ini, boleh dapat 100 Ustazah InsyaAllah. 100 boleh? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okey. Manjada wajada. Manjada wajada. Alright, siapa berusaha dia akan berjaya. Betul Ustazah? Ya, betul. Okey, baik. Murid-murid, bersedia dengan buku anda, bersedia dengan pensel anda, buku tulis anda, bersedia? Alright, tapi kita berehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh insyaAllah. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kembali di Sukses SPM 2021. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Hari ini kita belajar berkaitan dengan peranan wahyu dan akal, dan masing-masing mempunyai peranan masing-masing. Kalau wahyu tidak digunakan dengan akal dan akal tidak digunakan wahyu, maka kita tidak akan dapat satu penyelesaian yang tepat. Baik.
nak faham dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Ustazah Hazirah pada hari ini. Tapi sebelum tu, murid-murid, anda dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh senyum sikit. Dah tunjuk good sikit. Okey? Alright? Kalau okey, boleh kita mulakan kelas pada hari ini, murid-murid? Okey, Ustazah. Jom kita mulakan kelas pada hari ini, Ustazah. Dalam mata pelajaran tasawur berkaitan dengan peranan, wahyu dan akal. Silakan, Ustazah. Okey, terima kasih Aiman. Baik, Alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari, ulang kaji balik tajuk yang kita telah pelajari pada tingkatan 4. Baik. Okey, tajuk apa dia? Hari ini kita akan ulang kaji berkaitan dengan tajuk peranan, wahyu dan akal. So dekat rumah tu, yang ada dekat rumah, murid-murid yang ada dekat Google Meet dan dekat rumah, pastikan ada buku teks untuk rujukan muka surat 78. Jangan lupa pen dan kertas sebagai bahan catatan. Okey. Baik, kita nak tengok dulu gambaran keseluruhan bagi subjek ini. Apa yang ada dalam subjek ini? Okey, kita ada apa? Yang pertama adalah pengertian. Kita ada pengertian. Kemudian kita ada ciri. Kita ada yang kedua adalah fungsi. Fungsi apa? Fungsi wahyu dan akal. Kemudian kita nak tengok pula kedudukan wahyu dan akal. Okey, kemudian perkara-perkara, apa perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Okey. Seterusnya kita akan tengok pula kepentingan wahyu dalam memelihara akal. Okey. Dan yang akhir sekali adalah keselarasan antara wahyu dan akal. Okey. Okey. Itu gambaran keseluruhannya, Ustazah. Ya, gambaran keseluruhan. Cuma awal-awal ni kita pun nak kena tahu apa itu wahyu, apa itu akal. Silakan, ya, betul. Ustazah. So perkara pertama kita nak tahu, dan nama tajuk dia pun peranan wahyu dan akal. So kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan wahyu dan akal. Tak kenal maka tak cinta. Betul, Ustazah. Okey. Baik, apa dia maksud wahyu? Wahyu ni adalah kalam Allah disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam ataupun terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kat sini Ustazah nak ringkaskan, mudahkan pada pelajar. Ustazah dah gariskan ni, dah highlightkan kat sini. Kalam Allah, perkara penting yang kena ada dalam jawapan. Okey, kalam Allah disampaikan kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Kemudian melalui siapa? Melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Okey, atau terus daripada Allah. Okey, untuk akal Ustazah nak minta lah, nak test suara anak murid ni. Okey. Ustazah minta Akil. Silakan. Silakan Akil. Untuk akal, Ustazah. Ya, betul. Okey. Keupayaan berfikir yang digunakan Allah SWT kepada manusia untuk membedakannya dengan haiwan. Okey, terima kasih Akil. Sedap suara Akil punya. Okey, baik. Bila kita tengok maksud akal, okey, apa yang kita perlu gariskan, perkara penting. Okey, yang pertama adalah keupayaan berfikir. Okey, yang dikurniakan oleh Allah. Okey. Kemudian kepada siapa? Kepada manusia. Dan untuk apa? Untuk membezakan manusia dan haiwan. So kita nampak jelas dah beza antara maksud wahyu dan akal. Tu beza dah. Beza. Aiman dan saya pun berbeza. Aiman dengan Ustazah pun berbeza. So wahyu, akal pun berbeza. Okey. Kita pergi pada seterusnya. Ciri-ciri wahyu. Dah tahu siapa tadi wahyu, dah tahu siapa tadi akal. So kita nak tahu pula ciri-ciri. Nak tahu ciri-ciri Aiman ni macam mana? Berkod biru. Okey. Baik, kita nak tahu ciri-ciri untuk wahyu. Baik, yang pertama adalah kita nak gunakan kat sini. Nampak tak mentol Ustazah tu? Supaya bercahaya kepada kita. Baik, kita gunakan perkataan yang mudah. Okey, akronim iaitu dah kecah perlu henti. Apa dia dah kecah ni? Da ni adalah daripada Allah. Okey. Ke ni adalah kepada nabi dan rasul. Wahyu ni diturunkan kepada nabi dan rasul saja, tidak kepada manusia biasa. Okey, kemudian cara penurunan dia. Cara penurunan macam mana? Cara penurunan dia melalui malaikat Jibril, mimpi yang benar, suara di sebalik tabir dan ilham yang diberikan kepada nabi. Kemudian terpelihara, perlu ni ada daripada perkataan terpelihara. Wahyu ini terpelihara hingga hari kiamat, dan akhir sekali terhenti selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Maknanya ini di antara ciri-ciri wahyu. Ya, ini adalah ciri-ciri okey. wahyu. Bila ada ciri-ciri tersebut, maka itulah adalah wahyu Ustazah kan? Ya, betul Baik. Aiman. Okey. Baik, kita nak tengok pula ciri-ciri akal. Okey, kita jemput Zainab. Zainab, cuba Zainab bacakan. nampak dah bersedia tu. Lawa dah hari ni kan? Askar Silakan. kita Baik, apa dia Zainab ciri-ciri akal? Sentiasa berubah dan berkembang, anugerah Allah paling istimewa dan tidak mampu berfikir alam gaib, berbezakan dengan haiwan. Okey, terima kasih Zainab. Okey, baik. Cara nak ingat dia, Ustazah nak ingat. Cara nak ingatkan ciri-ciri akal ni bagaimana? Okey, Ustazah bagikan kat sini adalah abang ubah. Apa dia abang ubah? A adalah untuk anugerah. Okey. Akal ni adalah anugerah daripada Allah kepada manusia. Kemudian B kat sini, B ni adalah membezakan, bezakan dengan haiwan. Akal bezakan kita dengan haiwan sebab haiwan tidak ada akal, kita ada akal. Okey, kemudian G, ghaib. Ghaib. Apa dia ghaib? Tidak mampu, akal ni tidak mampu berfikir perkara-perkara yang ghaib. Dan yang akhir sekali adalah berubah. Okey, apa yang berubah? Akal ini sentiasa berubah dan berkembang sekiranya kita menuntut ilmu, makin berkembang. Okey? Baik. Seterusnya kita nak tengok fungsi wahyu. Fungsi wahyu. Okey, apa dia fungsi wahyu? Ustazah nak tanya Haris. Okey Haris, ada berapa bahagian fungsi wahyu ni? Ada berapa bahagian dia? Ada 3 Ustazah. Okey, apa dia Haris? Akidah, ibadah dan akhlak. Terima kasih Haris. Handsome hari ini Sama-sama. Okey. Baik, akidah. Masya Allah. Dari sudut akidah dari sudut akidah kita nak tengok. So Ustazah letak kat sini apa dia? PBG. Apa dia PBG? Pelbagai. Pelbagai. P itu adalah untuk panduan akidah yang sahih. Wahyu ni menjadi panduan akidah yang sahih. Okey. Kemudian B untuk apa? Membetulkan akidah, betulkan akidah. Yang dahulunya mungkin dia menyembah berhala, kemudian dia memeluk, dia sembah kepada Allah SWT. Okey, yang ketiga menjelaskan perkara gaib. Menjelaskan perkara gaib seperti syurga, neraka, pahala. Okey. Baik, dari sudut ibadah pula kita ingat perkataan apa? SBG ataupun sebagai. S untuk apa? Sumber utama. Okey, sumber utama iaitu B. Sumber utama dalam sumber utama ibadah adalah daripada wahyu. Wahyu sebagai sumber utama. Kemudian membetulkan cara untuk kita beribadah. Okey, seperti kita buat haji, kita berpuasa, semua disebutkan dalam wahyu. Kemudian menetapkan ganjaran dan balasan. So dekat dalam daripada wahyu ini kita dapat lihat pahala, dosa dan semuanya. Okey, kemudian kita tengok dari sudut akhlak. Okey, dari sudut akhlak pula. PHI. Apa dia PHI? PHI ni ataupun pahit, saya ingat pahit. Apa dia PHI? Panduan akhlak yang mulia. Panduan wahyu ini menjadi panduan akhlak yang mulia. Okey, kemudian H, hukum, menetapkan hukum-hukum yang praktis ataupun dari sudut perbuatan. Okey, dan akhir sekali I, interaksi, membimbing masyarakat kita supaya berinteraksi. Cara nak berinteraksi, tolong menolong, bantu-membantu, hormat kepada orang tua. Itu yang dimaksudkan dengan wahyu memiliki fungsi dari sudut akidah, ibadah dan akhlak. Ini fungsi wahyu Zah dalam kehidupan kita. Ya, betul. Orang kata first sekali kena mantapkan akidah lah. Ya, betul. Yang kedua dengan ibadah. Dan ketiga, jangan lupa akhlak kita, beradab dengan manusia. Sekarang ni kita nak tengok fungsi akal pula Ustazah. Ya, fungsi akal. Apa dia fungsi akal? Tadi dah tengok fungsi wahyu. Sekarang kita nak tengok fungsi akal. Dan perkataan kita nak guna ni apa ni? Bahawa Islam itu memang hak. Okey? Baik. Ba. Apa dia? Ba ni kita ambil huruf B. B tu apa? Kebesaran Allah. Fungsi akal ni adalah untuk memahami hakikat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi fungsi akal? Untuk berfikir, fikir wahyu Allah. Apa yang Allah turunkan wahyu, maka kita gunakan akal untuk berfikir. Okey, kemudian apa lagi ni ya? Adilah. Adilah, apa lagi adilah? Silakan Adilah. Fahami hakikat kebesaran Allah SWT. Okey, yang ketiga adilah. Wahyu Allah. Yang ketiga membuktikan kebesaran Islam. Okey. Seterusnya Adilah. Pelajari
cara ibadat. Beribadat. Okey. Okey. Fikir kejadian makhluk. Bezakan hak dan batil. Batil. Okey, terima kasih Adila. Baik, kita tengok tadi apa dia? Okey, kita tengok B tadi untuk kebesaran Allah. Adila dia sebutkan wa ni wahyu, fikir tentang wahyu. Okey, Islam buktikan tentang akal ni dapat membuktikan tentang kebesaran Islam. Kemudian belajar untuk I, itu ni adalah untuk belajar cara kita untuk beribadah. Seterusnya memang ni kita ambil perkataan huruf M untuk makhluk, fikir tentang kejadian makhluk. Apa dia makhluk? Manusia, alam, okey, haiwan dan sebagainya. Kemudian hak, okey, membezakan antara yang hak dan yang batil. Okey. Baik Ustazah, ini kita tengok fungsi wahyu dan fungsi akal. Ya. Jadi kita nak tengok pula wahyu ni di mana kedudukan itu Ustazah? Ya, betul. Silakan Ustazah. Nampak dah tangga tu. Mana nak letak Tangga duduk? tu Tangga ni. okey. Apakah kedudukan wahyu dan akal? Okey, silakan Farisha. Okey, silakan Farisha. Yang pertama, sumber dan panduan kepada manusia. Yang kedua, rujukan utama menentukan hukum. Yang ketiga, pemisah hak dan batil. Yang keempat, pemikiran bertentangan wahyu dianggap sesat. Yang terakhir, petunjuk mutlak. Okey, terima kasih Farisha. Baik, kita nak tengok kedudukan wahyu ni macam mana kita nak ingat. Kita dah belajar kan, macam mana pula kita nak ingat. Baik, yang pertama adalah so ni adalah sumber. Sumber apa? Sumber dan panduan kepada manusia. Wahyu ni kedudukan dia adalah sebagai sumber utama kepada panduan hidup manusia. Okey, yang kedua, huf ni adalah hukum. Hukum, rujukan utama untuk tentukan sesuatu hukum. Kita nak tentukan hukum mestilah adalah berdasarkan kepada wahyu. Kemudian pemisah, pemisah antara apa? Antara yang hak dan yang batil. Okey. Yang keempat, pemikiran bertentangan wahyu dianggap sebagai sesat. S ni sesat, sesat. Kemudian petunjuk mutlak yang akhir sekali. Boleh ingat perkataan ni, suhuf, pemisah, sesat dan mutlak. Okey, supaya mudah untuk pelajar ingat. Alright. Okey. Tadi kedudukan wahyu dan sekarang ni kedudukan akal. Saya memang kena bagi dua-dua sama rata. Kau tak gaduh. Wahyu dengan akal boleh gaduh ni. Boleh gaduh Ustazah. Kalau tak sebut. Baik, kedudukan akal. Okey, bagaimana kedudukan akal pula? Kita ingat perkataan IMITT, IMITT. Apa dia IMITT ni? I ni untuk istimewa. Kurniaan Allah yang paling istimewa. Kedudukan akal ni istimewa. Okey, kemudian membantu memahami wahyu. Akal ini dapat membantu orang memahami wahyu. Kalau orang yang tidak ada akal, maka dia tak boleh untuk memfikirkan tentang wahyu. Okey, kemudian syarat mempelajari ilmu. Okey, syarat untuk mempelajari ilmu adalah kena ada akal. Yang keempat, taklif. Taklif, syarat penerimaan taklif. Sama ada nak tentukan orang tu boleh dapat pahala ataupun dosa adalah berdasarkan dia ada akal ataupun tidak. Alright. Okey, dan yang akhir sekali adalah keterbatasan menjelaskan sesuatu. Akal ini hebat macam mana pun dia terbatas. Dia terbatas. Dia tidak seperti wahyu. Akal dia terbatas, dia tak boleh fikirkan benda-benda yang gaib. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi lah. Tak boleh sebut. Itu yang kita dapat bezakan di antara akal dan juga wahyu Ustazah. Tengokkan kehebatan wahyu tu berbanding dengan akal sebenarnya. Maksudnya kita perlu menggunakan akal jugalah untuk memikirkan wahyu tu Ustazah kan? Betul. Tapi ada benda-benda yang boleh merosakkan akal Ustazah. Ya, betul. Boleh Ustazah ceritakan sikit Ustazah? Okey, kita nak tengok ni. Kita nak tanya anak murid kita yang bijak. Okey, kita nak tanya Daniel lah pula. Daniel tanya, bila nak tanya saya? Okey, Daniel. Apa contoh perkara yang boleh merosakkan akal? Contoh yang pertama ialah penyalahgunaan dadah. Okey. Yang kedua, minuman yang memabukkan. Okey. Yang terakhir ialah memikirkan zat Allah Subhanahu Oh, hebat. Dia bagi 3 terus. Dia bagi 3 terus ni. Tiga bagus ni. Okey, kita nak tengok. Betul ke tidak? Betul lah Daniel. Bijak. Penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah, kemudian minuman yang memabukkan. Dua-dua ni boleh merosakkan kewarasan
kewarasan akal. Seterusnya adalah memikirkan zat Allah. Bila fikir zat Allah, maka apa akan berlaku? Akan merosakkan akal, seterusnya boleh membawa kepada kesesatan. Jadi maknanya kita kena hindarkan perkara ni lah Ustazah. Ya, kena hindar. Bahaya. Baik Ustazah. Jadi maknanya kita sebagai seorang Islam ini, kita kena pelihara wahyu itu dalam kena menggunakan wahyu itu dalam memelihara akal kita Ustazah. Ya, betul. Jadi sebenarnya apa kepentingan dia Ustazah dalam kita nak menggunakan wahyu dalam memelihara akal ni Ustazah? Okey, apa kita nak tengok? Main kita tengok ni Aiman. Okey, jom. Apa dia? Kepentingan wahyu dalam memelihara akal. Apa pentingnya? Kenapa penting wahyu pelihara akal? Baik, yang pertama kita nak gunakan perkataan guna sabit. Ganas ni. Guna sabit sebelum bermula. Kita nak gunakan perkataan yang depan tu lah. Guna G untuk guna akal sepenuhnya. Okey. Wahyu suruh guna akal dengan sepenuhnya. Okey, kemudian memastikan kesahihan ibadah. Sahih. Sabit ni adalah perkataan sahih. Okey. Sahih, memastikan ibadat tu sahih, benar. Kemudian sebelum selari, berfikiran dan bertindak selari dengan syarak. Mesti selari, akal dan wahyu kena selari. Kemudian memelihara kebenaran akidah dan iman. Okey. Seterusnya mulia, menghasilkan kemuliaan akhlak, dan akhir sekali adalah melarang perkara yang boleh merosakkan akal. Okey. Okey Ustazah. Tapi tadi Ustazah kata takut bergaduh Ustazah. Ada kena bagi sama banyak. Jadi macam mana kita nak selaraskan kedua-dua ni Ustazah? Menyelaraskan antara wahyu dan juga akal ni Ustazah. Okey, sebab tu kita nak bagi situasi. Okey, kita bagi situasi yang pertama. Ya. Okey, kita bagi soalan. Baru kita akan nampak, kan? Okey. Mengapakah seks songsang ditegah dalam Islam sedangkan perkara tersebut merupakan hak kebebasan individu? Okey, cuba Daniel bagi satu Daniel. Bagi satu. Satu ialah kebebasan perlu dihadkan supaya tidak mudarat. Okey, terima kasih. Bagus Daniel. Okey. Kebebasan perlu dihadkan supaya tidak berlakunya kemudaratan. Kemudian di samping tu wahyu juga kata tak boleh. Memang tak boleh buat perkara-perkara songsang ni. Okey. Kemudian meruntuhkan. Okey, meruntuhkan akhlak dan akhir sekali membawa kepada penyakit seperti siflis. Okey, sebab tu dia samalah, dia selaras. Sebab tu dalam Islam menegah benda ya. Wahyu tak boleh, akal pun tak boleh sebenarnya. Okey. Baik, kita tengok situasi yang kedua. Mengapakah riba diharamkan sedangkan perkara tersebut menguntungkan? Ala untung banyak ni. Untung tapi tak boleh. Tak boleh. Sudah. Okey, macam mana? Falisha, tolong bagi Ustazah satu. Isi. Kenapa Aisyah? Sebab dia menzalimi orang lain. Bagus Falisha. Betul tak Falisha punya jawapan? Menzalimi orang lain. Yang kaya bertambah kaya, ya, yang miskin tambah miskin. Betul Aiman. Alamak. Okey. Kemudian wahyu melarang manusia melakukan perkara-perkara yang zalim. Okey. Seterusnya mementingkan keuntungan semata-mata, dan riba ni hanya mementingkan untung saja. Okey. Dan akhir sekali boleh menyebabkan berlakunya penindasan kepada golongan yang lemah. Jadi oleh sebab tu kalau kita boleh menyelaraskan di antara wahyu dan akal, dan kita menjaga akal tu dengan menggunakan wahyu, saya rasa umat Islam kita semua akan selamat dalam menggunakan akal kita. Betul Ustazah? Betul Aiman. Sebab tadi Ustazah ada sebut kita kena hadkan benda tu supaya dia tak menjangkau lebih daripada pemikiran kita sebagai seorang Islam. Baik Ustazah, saya rasa murid-murid kita ni asal tanya betul. Tapi lepas ni kita nak tanya lagi Ustazah, boleh? Boleh. Okey, kita nak berikan soalan-soalan yang power kepada murid-murid kita, tapi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM.
Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi Ustazah dah bagi dah. Bukan kata pelita tau, tapi lampu-lampu yang kita kena hafal tau murid-murid. Bagi memudahkan kita untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh Ustazah. Ya, betul. Maknanya dalam kehidupan kita Ustazah ya, ibarat minyak dalam pelita tu. Bila mana kita ada ilmu, maka akan menyalalah lagi api tadi. Orang kata kalau makin lama ilmu kita, makin lama kita tak belajar, lama ia akan terpadam juga. Baik Ustazah, kita nak sambung pengukuhan kita bersama dengan murid-murid kita yang pandai-pandai, yang kacak-kacak. Memang kacak je ke boleh masuk dalam Ustazah? Bukan cara-cara. Dah cantik-cantik kan? Okey. Orang kata bagi pengukuhan kita pada hari ini, apa kata kita tanya mereka soalan. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, silakan. Okey, semua dah bersedia? Okey, sebelum kita pergi pada soalan, kita tengok dulu format peperiksaan KSSM. Okey. Baik, Ustazah ringkaskan. Okey, dalam kertas soalan untuk KSSM kita ada satu kertas saja berbanding daripada KBSM ada dua kertas. Okey, untuk satu kertas ni ada dua bahagian iaitu bahagian A, okey, dan bahagian B. Okey, ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ni adalah soalan objektif pelbagai bentuk. Nanti kita tengok macam mana soalan objektif pelbagai bentuk. Okey, kemudian ada 20 soalan, 20 markah. Okey. Baik, untuk bahagian B, soalan subjektif, okey, 6 soalan kita jawab 4 saja dan keseluruhannya adalah 80 markah dan keseluruhannya adalah 100 markah, okey. Ni dia bahagian A. Macam mana yang dikatakan pelbagai bentuk tu? Ada banyak-banyak bentuk. Baik, yang pertama kita nak tengok soalan bentuk istilah. Okey, semua sedia Ustazah jemput Adila. Okey, Adila. Jawapan dia akal. Tunggu. Dahsyat lah, dia tunggu bagi jawapan je. Dia bagi jawapan je. Okey, macam mana bila kita dapat soalan macam ni, bila kita dapat soalan macam ni, apa yang perlu kita buat adalah kita cari key point dia. Okey, apa dia key point dia? Kemampuan berfikir yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia. Bila kita tengok ni kita dah tahu jawapan dia adalah Adila jawab. Betul salah? Betul Adila, akal jawapan dia. Sebab dia tulis situ berfikir Ustazah Ya, berfikir. Kat situ dia dah tahu dah. akal. Itu dah keyword dia kan. Baik. Kemudian kita nak tengok soalan yang kedua. Jemput Akil. Jawapan untuk soalan kedua, wahyu. Sama ni. Hebat ni, dia tengok, dia scan je. Tunggu dapat jawapan. Belum dapat. Macam mana kata wahyu pula? Macam mana wahyu ni? Ada apa perkataan yang menjadikan dia wahyu? Okey. Ilham ataupun perintah Allah disampaikan kepada para nabi dan rasul. Apa tu? Itu adalah ya, wahyu. Betul. Wahyu jawapan dia. Okey. Baik, kita tengok yang seterusnya. Bentuk yang kedua, bentuk isi tempat kosong. Okey, Farisha. Yang pertama jawapan dia Malaikat Jibril. Macam mana Farisha boleh tahu dia Malaikat Jibril? Sebab wahyu memang disampaikan melalui perantaraan antara malaikat dari Allah kepada Malaikat Jibril hingga ke Nabi dan Rasul. Okey, betul ke tak ni? Okey, kita tengok. Betul. Sebab apa dia ada penyampaikan wahyu. So Malaikat Jibril saja yang menyampaikan wahyu. Okey, seterusnya kita minta Daniel soalan yang kedua. Boleh bacakan soalan juga Daniel? Okey, baca soalan Daniel. Soalan. Okey. Fungsi adalah dapat membezakan antara perkara kebenaran dan kesesatan. Okey, jawapan saya adalah akal. Fungsi wahyu ke akal. Dia kata akal. Kenapa boleh jadi akal? Sebab fungsi akal itu dia dapat membezakan antara perkara yang benar dengan sesat. Pandai. Dia membezakan tu Ustazah Ya, membezakan antara perkara benar dan sesat. Okey.
Baik, kita tengok seterusnya. Soalan jadual. Dalam bentuk jadual. Nampaknya Aiman macam nak jawab. Saya dah lama tunggu Ustazah nak jawab. Kesian Aiman. Okey, baik, kita minta Aiman jawab. Baik, kalau kita tengok soalan ni Ustazah, dia ada bagi jadual berkaitan dengan akidah, iaitu panduan dan pedoman bagi akidah sahih dan memperbaiki dan membetulkan akidah manusia. Baik, jadual A berkaitan tentang fungsi wahyu kepada manusia. Kalau R Ustazah, saya tengok dia banyak menceritakan tentang ibadah. Dan juga S, yang kedua S, dia banyak menceritakan tentang akhlak Ustazah. Betul ke jawapan saya? Kita betul betul ke salah tengok. Yes, betul. Kenapa betul ni? Betul lah, ibadah dan akhlak. Kat mana dia dapat? Kat sini kan, syariat. Yang kedua dia sebut tentang beribadat. Okey. Selamat, betul Ustazah. Akhlak. Kalau tidak malu saya dengan kawan-kawan saya. Okey, hebat ni Aiman ni. Okey, kita tengok bentuk yang seterusnya. Bentuk carta ataupun rajah. Okey, bentuk carta ataupun rajah. Okey. Kita tengok merujuk kepada carta B di atas. Okey, ciri-ciri akal. Apa yang tak ada lagi ni dalam ciri-ciri akal ni? Okey, kita nak tengok. Kita nak minta siapa ya? Haris. Silakan Haris. Ciri-ciri akal ialah tidak mampu memikirkan alam gaib. Okey, tidak mampu memikirkan alam gaib. Lagi satu, apa jawapan dia? Akal ni juga dia sentiasa berubah dan berkembang. Okey, terima kasih. Betul ke tidak? Kita cek balik. Guna kita punya keyword tadi tu. Kita guna abang ubah. A, abang anugerah ubah Allah. B, bezakan. B, bezakan manusia dan haiwan. G. G. Tidak mampu memikirkan alam gaib. Okey, kemudian G dia. Kemudian yang akhir sekali berubah. Ubah, sentiasa berubah dan berkembang. Hebatlah. Kamu boleh jawab ni macam mana ni? Okey. Baik, soalan ni paling disukai oleh pelajar. Paling disukai oleh murid-murid kat sekolah ni. Rek dengan bangga je. Rek dengan bangga je. Okey, apa dia soalan yang pertama? Kita nak minta Zainab. Okey, Zainab, boleh bacakan soalan dan apa jawapannya? Akal adalah alat yang berfungsi untuk berfikir. Betul. Betul. Okey, kita tengok. Yes, betul. Betul jawapan dia. Betul. Baik, kita tengok yang kedua. Akal adalah alat untuk berfungsi untuk berfikir. Betul. Kita tengok soalan yang kedua. Kita jemput Daniel. Silakan Daniel. Nombor 2, wahyu masih diturunkan selepas kewafatan Rasulullah SAW. Jawapannya adalah salah. Pangkah. Betul. Salah. Sebab apa? Wahyu dah tidak lagi diturunkan. Kalau dia kata diturunkan, maksudnya salah lah. Tidak lagi diturunkan selepas kewafatan Rasulullah SAW. Itulah satu ya? Ya, last. Okey, baik Ustazah. Jadi jawapannya adalah salah. Okey, kita nak tengok pula bentuk yang seterusnya. Padanan. Soalan padanan P, padanan T dan U, ataupun boleh jadi P dan Q dan macam-macam huruf boleh jadi kat situ kan. Okey, apa jawapan dia Farisha? Okey, silakan Farisha. Boleh bacakan soalan dulu. Soalan dia menjadi syarat dalam mempelajari ilmu. Jawapan dia U, kedudukan akal. Yes, kita tengok jawapan. Kita tengok jawapan dia. Betul. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey. Betul jawapannya. Menjadi syarat dalam mempelajari ilmu mesti dah kedudukan akal. Baik, kita nak tengok yang kedua. Siapa nak panggil ni? Atau siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa boleh angkat nak tangan. jawab? Boleh angkat tangan. Zainab. Memang silakan. askar yang mantap. Semangat Zainab ni. Okey, silakan. Rujukan utama dalam menentukan hukum T. Okey, jawapannya T dia kata. Kedudukan wahyu. Betul. Rujukan utama dalam menentukan ni sebagai rujukan utama. Rujukan utama adalah wahyu. Okey, yang penting kita tahu keyword Ustazah Ya, kita tahu keyword. Bila kita tahu keyword sebenarnya lagi mudah untuk kita jawab. Okey. Alright. Kita cuba soalan seterusnya.
Bahagian B, kita dah masuk pula bahagian B. Okey, bahagian B ni soalan dia Aiman, bentuk dia adalah bentuk subjektif. Ini mencabar sikit Ustazah kan? Agak mencabar. Okey. Kalau pelajar perlu banyak membaca dan mengingat supaya dapat jawab dengan baik. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Bentuk dia adalah ini adalah soalan contoh untuk soalan pengertian. Okey. Baik, Ustazah minta Haris. Okey, Haris, apakah maksud wahyu, Haris? Maksud wahyu ialah kalam Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihissalam atau terus daripada Allah SWT. Okey, panjang tu nak hafal tu kan? Betul ke tidak? Okey, betul jawapan Haris. Maksud wahyu ialah kalam Allah. Saudara sebut dah awal tadi. Okey, ada poin-poin yang perlu kita ingat. Okey, supaya dapat markah, 2 markah. Sebab dia sebut dekat sini 2 markah, so kena ada sebut semua poin dia. Maksud wahyu ialah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril. Terus daripada Allah. Okey, ada 3 poin penting. So kat situ awak boleh dapat 2 markah. Okay. Kita bagi 2 markah dekat Haris Ustazah. Bagi 2 markah dekat Haris. Tanya Haris. Itu soalan berkaitan dengan pengertian ni memang tak boleh lagi pada kita kena hafal total ya, ni betul. Ustazah. Dan seterusnya Ustazah. Okey, kita nak tengok soalan bentuk yang kedua. Soalan yang ditanya tentang isi sahaja. Macam mana kita nak tahu? Soalan tu dia minta isi sahaja dalam jawapan dia. Okey, ini adalah soalan contoh yang Ustazah sediakan. Okey, soalan yang pertama. Okey, Ustazah bacakan soalan. Nyatakan 2 perkara yang boleh merosakkan akal. Okey? Nyatakan 2 perkara yang boleh merosakkan akal. Bila kita tengok soalan, kita kena tahu dia punya kepala soalan dia. Kepala soalan dia. Okey, apa kepala soalan dia? Nyatakan. Bila nyatakan, jawapan mesti isi. Dia nak isi. I itu maksud dia isi. Poin saja. Okey. Jawapan mesti dalam poin. Okey, kita tengok jawapan untuk yang soalan pertama ni. Alright. Okey. 2 perkara yang boleh merosakkan akal ialah yang pertama, penyalahgunaan dadah. Pendek je, tak payah panjang-panjang. Okey, minum arak. Okey, kat sini dapat 1 markah, kat sini pun dapat 1 markah. Simple. Okey, simple saja. Okey, simple saja dah dapat 2 markah. Kalau saya tambah 1 lagi Ustazah. Okey, apa dia Aiman? Memikirkan zat Allah. Memikirkan Allah, betul kalau Aiman. kita jawab 3 tu boleh ke Ustazah? Lebih? Boleh, jawablah 10 pun markah tetap 2 Aiman. Markah tetap dibagi 2. Markah tetap 2 juga. Ada pelajar kata Ustazah jawab 10, tetap 2 markah dapat. Maklumlah kawan-kawan kita ni rajin Ustazah. Ya betul. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tengok bentuk yang kedua. Ustazah jemput Akil. Okey, silakan. Jelaskan 2 fungsi akal kepada manusia. 2 fungsi akal kepada manusia ialah memahami hakikat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok jawapan Akil. Okey, dia kata memahami hakikat kebesaran Allah dan dapat 2 markah terus. Tadi Ustazah kata dapat 1 markah. Dia tiba dapat 2 markah. Okey, kat sini Ustazah nak bagi tahu. Soalan jelaskan. Dia special sikit Aiman. Soalan jelaskan dia special sebab apa? Dia jawab saja ayat lengkap dah dapat 2 markah. Ni kat sini. Dia bagi ayat lengkap. Dia bagi ayat lengkap maka dia dapat. Dia jelaskanlah Ustazah. Ya, dia kena jelaskan. Ayat tu jelaslah, tak perlu pada huraian. Okey. So apa dia jawapan dia? Memahami hakikat kebesaran Allah dah dapat. Dah lengkap dah ayat tu, kita faham dapat 2 markah. Kemudian yang kedua, memahami wahyu Allah. Dah faham 2 markah. Special sikit So terus dapat 4 markah. Terus dapat 4 markah. Banyak tu. Besar ni, markah ni besar. Lepas tu Ustazah kata kita kena faham bila kita kenal, kita akan faham. Okey, seterusnya. Soalan contoh. Soalan contoh seterusnya adalah Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan dia, senaraikan 4 ciri wahyu. 4 ciri. Okey, apa wahyu? 4 ciri wahyu? Daniel. Okey, silakan Daniel. Okey. 4 ciri wahyu. Yang pertama ialah datangnya daripada Allah SWT. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi dan Rasul saja. Yang ketiga, terpelihara hingga hari kiamat. Yang terakhir ialah wahyu terhenti selepas kewafatan Rasulullah SAW. Okey, 4 dia bagi. 4 ciri. Baik. Bila seorang nak jawab, apa perkara pertama kena buat? Ya. Sama macam tadi. Tengok kepada soalan. Kepada soalan, nyatakan
Senaraikan mesti ada, jawapan dia adalah isi saja. Okey, isi straight saja. to the point je. Straight to the point. Okey. Tengok apa jawapan dia. Dan yang paling penting ni, ni adalah pendahuluan ayat ni pun mesti kena Itu ada. pendahuluan pun kena buat juga? Pendahuluan kena ada, biar cantik. Bila tengok tu dah tahu dah dia nak tanya pasal apa. Dia nak jawab pasal apa. Okey. So markah yang diberikan adalah kepada dia ni 4 markah. Penting ni Ustazah, 4 markah je. Dia minta 4 bagi 4. Okey, setiap satu adalah satu markah. Ya, setiap satu markah. Baik, kita tengok soalan. Bentuk yang seterusnya adalah soalan berbentuk isi tambah huraian. Okey, apa dia soalan isi tambah huraian? Okey, Ustazah minta Farisha. Okey, Farisha, boleh tolong kita jawab soalan Ya, seterusnya? saya. Okey. Okay, soalan dia, terangkan 2 peranan akal kepada kehidupan manusia. Jawapan dia, 2 peranan akal kepada kehidupan manusia ialah memahami hakikat kebesaran Allah SWT agar bertambah iman. Yang kedua, memahami wahyu Allah SWT supaya dapat mendekatkan diri kepadanya. Okey, terima kasih Farisha. Ni Dia panjang benda pertama sikit, ni. Dia panjang sebab dia ada huraian. Okey. Nak guna huraian, kita guna ni. Macam-macam sebenarnya Aiman. Tapi kita bagi yang mudah selalu guna iaitu suka. Suka ni supaya, kerana dan agar. Okey. Baik, kita tengok jawapan tadi. Betul tak dia letak ni? Okey, dia letak tadi perkataan ni. Nampak ni? Okey, memahami hakikat kebesaran Allah. Kalau jawab sampai sini saja dapat 1 markah saja Aiman. Alamak, uginya. Tapi kalau dia letak agar, maka dia akan dapat 2 markah. Seterusnya, memahami wahyu Allah, 1 markah. Okey. Jawab lagi supaya apa? Dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat lagi 1 markah. So keseluruhannya dia dapat 4 markah. Okey. Okey. Maknanya yang paling penting sekali penyambung tadi, suka tadi. Ya, suka. Supaya kerana agar. Okey. Saya boleh ingat dah Ustazah. Terus ingat Baik, kita tengok yang seterusnya. Soalan contoh yang seterusnya, ketagihan gam dalam kalangan remaja telah menyebabkan berlakunya kerosakan akal manusia. Ini adalah stimulus. Dia bagi satu masalah. Ya, satu masalah. Satu situasi, okey, dinamakan sebagai stimulus. Baik, soalan dia, huraikan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Macam mana nak atasi masalah ni? Sila selesaikan wahai siapa saya nak panggil ni? Adila? Okey, Adila sebagai seorang doktor ni nak sebagai settle macam mana doktor. Okey, silakan. Jawapan dia, cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan memberikan didikan agama supaya tidak terpengaruh dengan kejejalan negatif. Okey, betul ke tidak ni? Dia bagi huraian sekali tu, nampaknya jawapan dia. Okey, huraikan. Nama pun soalan huraikan. Tadi terangkan. Ni huraikan. Huraikan pun perlu kepada soalan mesti isi tambah huraian. Isi tambah huraian. Okey, isi tambah huraian. So, huraian yang perlu ada, tengok kita tengok jawapan dia. Dia bagi 2 markah. Maknanya jawapan dia nak 1 isi 1 huraian. Okey, cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan memberikan didikan agama supaya tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Okey. Supaya mesti ada perkataan supaya. Ustazah, ini doktor yang kita cari selama ni. Bukan setakat bagi ubat, tapi bagi didikan agama. Ya Allah. Masya-Allah. Baik Ustazah. Kita rasa seronok sangat mempelajari subjek tasawur ni, tapi Ustazah kita berehat seketika. Okey. Sebelum kita nak test soalan kebat kepada murid-murid kita ni yang hebat-hebat ni. Okey. Boleh Ustazah? Boleh. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita dah cerita pasal bahagian A dan juga bahagian B Ustazah yang ni kita nak masuk kebat. Kebat ni kira bahagian B jugalah Ya, bahagian B. Bahagian B juga. Tapi kebat ni untuk orang hebat. Jadi kawan-kawan kita ni semua hebat Ustazah. Kita nak cuba untuk soalan kebat pula selepas ini. Dipersilakan Ustazah. Okey, soalan kebat ni ada beberapa bentuk. Okey, antaranya adalah soalan yang berbentuk 6 markah.
Okay, Ustazah bacakan formula dia. Bukan matematik ada formula. Tasawuf pun ada formula. Formula dia apa? Fakta, huraian 1, huraian 2, huraian 3, huraian 4, huraian 5 ataupun kita boleh tak kesimpulan. Okey, untuk soalan ni. Untuk soalan ni, bagaimanakah wahyu memandu akal mengatasi situasi tersebut agar selari dengan syarak? Okey, Ustazah minta Haris. Silakan Haris. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan riba ini diharamkan oleh wahyu kerana ia menindas orang lain seperti orang miskin. Hal ini kerana keuntungan bukan perkara utama yang dicari dalam Islam. Lebih-lebih lagi perkara yang mendatangkan mudarat kepada manusia. Kesimpulannya, perbuatan riba ini perlu dijauhi kerana ia diharamkan dalam wahyu. Ustazah sempat menanda dalam kepala. Jawapan dia betul ke tidak? Sempat menanda Ustazah? Sempat menanda. Okey, betul jawapan dia. 6 markah. Dia dapat 6 markah jawapan dia. Itu jawapan dia. Ini jawapan Ustazah. Ini jawapan Ustazah. Okey, wahyu mengharamkan perbuatan riba. Kita bagi fakta 1 markah. Kerana perbuatan yang boleh menindas orang lain 1 markah. Seperti apa orang yang berada dalam kesusahan 1 markah lagi. Okey, hal ini kerana Islam tidak mementingkan keuntungan semata-mata 1 markah lagi. Supaya kita kena guna perkataan-perkataan macam ni untuk sambung-sambung. Okey. Kemudian supaya tidak mendatangkan keburukan kepada manusia 1 markah dan akhirnya kesimpulan. Jadi saya guna kesimpulan. Boleh buat kesimpulan, boleh buat huraian yang kelima. Dihurai lagi pun boleh kita terima sebagai jawapan. Ini kalau kita ikut formula ni Zai, insya-Allah kita dapat full mark. Insya-Allah. Biasanya memang 6 markah Zai. Ada 6 markah, ada 4 markah. Nanti kita tengok. Zai, kita nak cuba lagi soalan lain. Okey. Okey, ni yang kedua. Okey, mungkin soalan ni adalah contoh soalan contoh. Mungkin dia akan keluar dalam bentuk 1 markah tambah 5 markah. Apa dia? 1 markah ni soalnya ada soalan isi. Soalan isi, dia minta isi saja. Okey, 5 markah lagi macam tadi. Cuma dia kurang sikit. Tadi sampai H5 kita sampai H4 je. Okey, kita tengok soalan dia. Arak diharamkan oleh syarak kerana ia merosakkan akal. Okey, masih terdapat segelintir masyarakat masih melakukan amalan yang tidak sihat ini. Nyatakan perbuatan lain yang boleh merosakkan akal. Soalan dia, perbuatan lain. Apa perbuatan lain? Okey, saya minta Farisha. Okey, silakan. Apakah perbuatan lain yang merosakkan akal? Silakan. Perbuatan lain yang boleh merosakkan akal ialah penyalahgunaan dadah. Okey, mesti kena sebut perbuatan lain. Jangan sebut arak lagi. Kalau arak tak dapat markah. Dia sebut lain, maka dia akan dapat markah. Okey, dia sebut penyalahgunaan dadah. Sudah dapat 1 markah. Okey. Baik, kita tengok soalan kebat dia. Bagaimana pula dia akan bersambung. Dalam satu soalan tu ada 2. So, soalan kedua bentuk kebat. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah tersebut? Berikan hujah anda. Ini Ustazah bagi hujah. Okey. Mesti ada F yang pertama, fakta menguatkuasakan undang-undang supaya peminum arak dikenakan hukuman yang sepatutnya. Huraian 1. Seperti apa? Hukuman penjara ataupun bayaran denda. Huraian 2. Kemudian hal ini dapat melahirkan rasa insaf kepadanya. Kesimpulannya kita mesti ada hendaklah menjauhi perbuatan minum arak agar dikasihi oleh Allah. Jadi full mark berapa Ustazah? Full mark dia adalah 5 markah campur dengan 1 markah tadi lah. Campur. So dapat 6 markah. Dapat 6 markah. Okey, baik Ustazah. Jadi kita rasa murid-murid kita dapat menguasai topik ni dengan cukup baik pada hari ini Ustazah. Jadi mungkin ada sedikit saranan ataupun nasihat ataupun rumusan daripada Ustazah dalam topik kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Aiman. Apa yang Ustazah nak daripada semua pelajar adalah jangan putus asa. Kita sentiasa berusaha. Seperti yang awal tadi Ustazah cakap manjada wajada, kita berusaha, insya-Allah kita akan dapat hasilnya. Dan jangan lupa doa doa dan tawakal serta kena banyakkan berakhlak dengan ibu ayah serta guru. InsyaAllah kejayaan akan jadi milik kita. Pergi ke sekolah menaiki kuda. Siapa berusaha, dia akan berjaya. Manjada wajada. Okey, baik Ustazah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Hazirah dan juga murid-murid kita yang bersama dengan kita hari ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Jaya Johor dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara Johor Bahru. Senyum sikit. Beri lambaian kasih sayang anda. Alright, kepada kita semua dan insyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri dalam Sukses SPM 2021. Ila liqa, ma'assalamah. Bye-bye. Didik TV KPM